Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menghadap ke bawah kaus yang teramat mulia Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan Datuk Haji Muhammad bin Haji Abdullah Undang Luak Johor, dan menghadap ke bawah kaus yang mulia Puan Hajah Faridah Hanum binti Jaafar, hamba Datuk mohon perkenan ke bawah kaus yang teramat mulia Datuk untuk memulakan ceramah. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, puan pegawai daerah, yang saya muliakan tuan pegawai agama daerah, yang saya hormati tuan penyelaras DUN, yang dimuliakan ustaz dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mohon maaf kepada tuan-tuan, suara saya ni tak cantik sangat. Suara serak, terlalu banyak bercakap, tuan. Ya, rakaman TV banyak sangat cakap. Sekali rakam 8 siri untuk nak kejar Ramadan. Jadi suara serak. Pagi besok 9.30 pagi saya kena ada di Kuala Ketil di Kedah. Jauh Kuala Ketil, tuan-tuan. Kira-kira 9 jam daripada sini, tuan-tuan. Malam besok saya ada insya-Allah di masjid di Kuala Nerang di Kedah. Hari Ahad pukul 9 saya ada di Kulim. Ahad malam saya ada di Masjid Guar Cempedak. Habis Gua Cempedak, lari pula ke Kuala Lumpur, TV Al-Hijrah pukul 9 pagi. Habis 9 pagi TV Hijrah, lari pula ke Pulau Pinang, Masjid Abdullah Fahim. Semua orang nak kejar untuk sambut Ramadan. Begitulah semangatnya, tuan-tuan. Tolonglah ustaz, buat kami nak sambut Ramadan ni. Maknanya semangat nak sambut Ramadan, tuan-tuan. Hebat orang kita ni. Dan bila saya duduk di dalam bilik tadi, saya tengok satu benda yang cukup menarik. Bila yang dilancarkan oleh yang teramat mulia Datuk tadi, planner Ramadan. Saya suka tu, tuan-tuan. Saya tengok tu, saya suka. Tuan-tuan boleh tik saja. Hari ni puasa ke tidak? Kalau tak puasa, apa engkau? Sudah, tuan-tuan. Hari ni ada tak ruang untuk sedekah? Hari ni ada tak aku qiyamul lail? Hari ni aku buat tahajud tak? Hari ni aku baca Quran tak? Kalau kita buat apa yang telah dirasmikan oleh yang teramat mulia tadi, tuan-tuan, cantik lah. Lepas baca Quran, tik. Tapi ustaz, saya baca Qurannya pun qul huwallah ya ustaz. Jadilah. Baca 3 kali pun cukup lah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, jadilah. Tapi takkan qul huwallah saja. Tengok TikTok 1 jam. Tengok drama pukul 7 1 jam. Takkan baca Quran qul huwallah saja, leceh maklum. Maka kita bacalah Quran banyak. Ni bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Rupa-rupanya bulan Ramadan ni bukan setakat Al-Quran diturunkan, kitab-kitab lain yang diturunkan pada nabi-nabi lain pun diturunkan dalam bulan Ramadan. Satu-satunya, tuan-tuan, bulan yang Allah Ta'ala muliakan dia dalam Al-Quran ialah Ramadan. Mulia macam mana, ustaz? Mulia sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Mulia sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran disebut nama Ramadan. Tuan-tuan yang saya muliakan, sesuatu benda yang Allah sebut dalam Al-Quran, maknanya benda tu hebat. Benda tu besar. Sama ada besarnya daripada kemuliaan ataupun besarnya daripada kejahatan. Contohnya apa? Nabi Musa.
Diulang-ulang sebut Nabi Musa. Mulia Nabi Musa. Tapi Firaun pun diulang-ulang sebut. Jahatnya Firaun. Macam mana adanya orang yang bernama Musa, akan ada orang yang jahat namanya Firaun. Sebab tu kita kena beringat. Jadi akak-akak ambil iktibar. Ada setengah orang dia dapat suami dia ganas pun dia dah marah dah. Dia kata, ustaz, suami saya ni zalim ustaz, suami saya ni teruk ustaz. Oh, sabarlah akak Akak ambil contoh daripada isteri Firaun, nama dia Asyah. Dapat suami nama Firaun, lagi zalim, dibunuhnya segala budak. Asyah sabar. Suami akak tu bukan Firaun, suami akak tu baru on. Dia tak ada fir. Yang nu Firaun, suami akak baru on. Allah, sabar je lah. Di dalam Al-Quran dia ada nama tempat. Dalam Al-Quran dia ada sebut nama buah. Maka buah yang disebut oleh Allah dalam Quran mesti hebat. Buah tin, buah zaitun, buah ruman, delima, buah pisang, buah anggur. Ini 5, 6, 7 buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Buah kurma. Kita jumpa buah kurma bulan Ramadan. Apa tanda-tanda Ramadan nak sampai? Yusuf. Ada yang iklan tu, itu tanda-tanda nak sampai dah Ramadan tu. Yang mana faham, tak faham sudah. Asyik sampai yang iklan tu, dapatkan kurma-kurma daripada kami. Yusuf. Mah dekat dah tuan-tuan. Kurma disebut oleh Allah dalam Quran. Tin disebut oleh Allah dalam Quran. Zaitun disebut oleh Allah dalam Quran. Bukan zaitun pelakon tu Pak Long, bukan. Buah zaitun. Ini buah yang terbaik. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran nama-nama tempat. Maknanya tempat itu terbaik. Allah Ta'ala sebut nama masjid dalam Quran. Maknanya masjid itu terbaik. Ada yang disebut Masjidil Haram, ada yang disebut Masjid Al-Aqsa, ada yang disebut masjid yang awal-awal dibina, Masjid Quba. Dan ada juga yang jahat yang disebut, nama dia Masjid Dirar. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu bulan Ramadan, bulan Quran. Jomlah baca Quran. Sebab apa dia bulan Quran, Ustaz? Sebab bulan yang paling banyak kita dengar bacaan Quran, Ramadan. Ada 20 rakaat akan kita dengar selepas sembahyang Isyak. Nama dia tarawih. Tiap malam sembahyang tarawih 20 rakaat. Dulu-dulu, zaman dulu-dulu, imam akan baca 2-3 surah. Pasal dia tak hafaz. Kena pula imam tua. Dia pun tak larat nak berdiri lama, pendek je dia baca. Rakaat kedua mesti qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Sampai kita pun siku kawan sebelah. Betul tak aku cakap qul huwallah? Nampak tak? Sebelum sembahyang dia dah cakap dah. Engkau tengok rakaat kedua mesti qul huwallah. Betul tu imam baca qul huwallah, di siku je tak. Kemudian kita mula panggil budak-budak tahfiz. Panggil budak-budak tahfiz sebab kita teringat di Mekah imam baca satu rakaat satu muka. Sedapnya dia baca. Aku kata kalau di Malaysia ni, di tempat aku ada imam hafiz cantiknya. 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, saya mula jadi imam tarawih. Umur saya tuan-tuan 19 tahun. Umur 19 tahun jadi imam tarawih lah. Pak saya apa? Pak saya orang nak suruh hafiz Quran jadi imam. 1 rakaat 1 muka surat, 2 rakaat 2 muka surat. 1 malam 1 juzuk. Letih tuan-tuan nak ngulang. Letih. Kena pula jatan kuasa masjid tak percaya. Betul ke ustaz ni baca ni, budak ni baca ni betul. Lah setiap usaha masjid dia letak Quran besar depan dia. Dia nak semak bacaan Ustaz Kazim ni betul ke tidak. Lagi saya tak boleh nak baca tuan-tuan. Orang tua dia tak percaya kat aku kan. Masuk rakaat kedua, saya ubah muka surat lain. Jenuh dia cari, mana pula lantak kamu lah. Siapa suruh tak percaya pada aku?
Tuan-tuan, sebab itu bila imam kata baca ayat panjang sikit bulan Ramadan, biarlah. Ini bulan Quran. Dengar saja pun dapat pahala.